Salam Malaysia Madani, berita pagi bersama saya Vimala Kasturi Virasami. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mempersoal tindakan pihak yang sentiasa melaungkan hak asasi manusia namun membisu mengenai Palestin. Saya bangkitkan isu hak asasi kemanusiaan yang banyak sekali dicanangkan oleh mereka, dan saya kata satu perkara yang kita dukung. Tetapi mengapa dalam soal Palestin dan Gaza hal ini dikecualikan? Mengapa tidak konsisten? Dan saya tekankan satu hari lewat bermakna ratusan atau ribuan korban, termasuk wanita dan anak-anak. Jadi apapun pertimbangan kita, serangan terhadap rakyat mesti dan wajib dihentikan. Selain itu, beliau berbangga dengan Malaysia, Brunei dan Indonesia yang sepakat dan tegas dalam memperjuangkan isu Palestin. Dalam mesyuarat sama, Perdana Menteri menegaskan betapa pentingnya prinsip keadilan dan hak asasi manusia ditegakkan, termasuk isu perdagangan global dan pertumbuhan ekonomi. Beliau turut menggesa Amerika Syarikat bersikap adil dan tidak harus bersikap berkecuali apabila berbincang mengenai konflik di Gaza. Menurut Datuk Seri Anwar, terdapat keperluan untuk semua negara mendesak gencatan senjata di Gaza supaya tiada lagi orang awam terkorban, terutamanya bayi dan kanak-kanak. Malaysia meraih pelaburan bernilai 63.02 bilion ringgit daripada misi perdagangan ke Amerika Syarikat. Daripada jumlah itu, 8.33 bilion ringgit adalah hasil misi perdagangan dan pelaburan yang dianjurkan sebelum bermulanya Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC. Dan kalau kita campur keduanya, termasuk yang terakhir yang diselaraskan, itu sudah 63 bilion ringgit. Jadi saya lihat keupayaan orang memberi keyakinan kepada Malaysia itu memang jelas. Dia tidak terlalu sukar. Dia cuma nak minta pertemuan dan minta penjelasan tentang dasar, dan bila boleh dipercepatkan proses kelulusan. Antara pelaburan daripada misi perdagangan itu adalah Abbott Laboratories, Mondelez International, Ford Motor Company, Boeing dan Amazon Web Service. Manakala baki nilai pelaburan menerusi pertemuan dengan gergasi teknologi seperti Google, Innovex, Microsoft, TikTok dan TPG. Kehadiran Datuk Seri Anwar sempena mesyuarat ke-30 pemimpin-pemimpin ekonomi APEC di San Francisco berakhir dengan majlis makan malam bersama diaspora dan pelajar Malaysia. Pada majlis ini, Perdana Menteri turut mengambil kesempatan menjawab soalan yang dikemukakan, antaranya berkaitan isu politik, penyusutan ringgit dan dua kewarganegaraan. Hadir sama isteri beliau, Datuk Seri Dr. Wan Aziza Wan Ismail. Datuk Seri Anwar tiba di San Francisco pada 13 November pagi mengetuai delegasi Malaysia sempena APEC. Lawatan rasmi Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof selama 7 hari ke Shanghai dan Beijing berjaya mencapai matlamat. China secara prinsip bersetuju meningkatkan import minyak sawit serta beberapa komoditi lain dari Malaysia, termasuk durian segar. Laporan Jalaluddin Baharin di Beijing. Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi berkata pihaknya menjangkakan ekspor sawit mampu ditingkatkan kepada 3.4 juta tan setahun menjelang 2024 berbanding 3.14 juta tan ketika ini. Dan juga apa yang dipersetujui hasil perbincangan ialah dari segi untuk kita eratkan kerjasama dari segi pendidikan, research and development. Satu utamanya dalam bidang minyak sawit dan juga pertanian yang lain. Bagaimana teknologi yang ada di China ini dapat kita jalinkan kerjasama dengan entiti kita. Kita tahu Maldi pun dah ada kerjasama, tapi kita nak kukuhkan lagi. Bagaimana kita nak tingkatkan pengeluaran hasilan kita. Tak kiralah dari segi padinya, dari segi yang lain-lain juga, produk-produk lain. Sebab kita melihat cabaran masa depan ialah
dalam sektor perladangan adanya sekatan daripada EUDR. Kita tidak dapat membuka ladang-ladang baru bermula tahun 2020. Maknanya kita kena fokuskan dengan jumlah yang ada itu, ladang yang dah ada, bagaimana kita nak tingkatkan pengeluaran supaya kita dapat memenuhi bukan saja keperluan dalam negara kita, tapi bagaimana kita nak dapat tingkatkan ekspor ke negara luar. Tambah beliau, Republik itu turut menyatakan kesediaan untuk menjalinkan kerjasama bagi mengiktiraf pensijilan minyak sawit mampan MSPO. Dan dengan itu saya kira ini adalah permulaan yang baik. Maknanya MSPO bukan saja diterima pakai di Malaysia, sudah diterima pakai di India dan sekarang ni di China, dan hopefully lepas ni kita akan mengukuhkan juga di negara lain, termasuklah Jepun yang sudah menerima dan secara prinsip waktu Sukan Olimpik Jepun dulu. Bertepatan dengan sambutan ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik kedua-dua negara tahun depan, Beijing juga mencadangkan satu perjanjian persefahaman MOU baharu antara Kementerian Perdagangan dan Komuniti dengan Kementerian Pertanian dan Hal Ehwal Luar Bandar China dalam tempoh 4 bulan akan datang. Di samping itu, Republik itu turut menyatakan persetujuan untuk memudahkan cara membantu rakyat Malaysia yang menjadi mangsa pemerdagangan manusia di Myanmar. Mengakhiri lawatan semalam, Datuk Seri Fadilah berkesempatan mengadakan pertemuan dengan Ahli Dewan Perniagaan dan Perindustrian Malaysia di China. Usaha meningkatkan ekspor komoditi negara, khususnya minyak sawit, tidak akan terhenti di sini. Pelbagai langkah akan terus dilaksana bagi memberi nilai tambah kepada produk berkenaan, termasuk penghasilan produk melalui inovasi yang semakin mendapat permintaan tinggi di pasaran global. Perkembangan ini sekaligus membuka lembaran baharu kepada industri sawit negara dengan manfaatnya pasti mengalir terus kepada rakyat. Jalaluddin Baharin, Beijing, RTM. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah berkenan menyertai larian Hari Keputeraan Sultan Perak 2023 di Bandar Warisan Taiping pagi ini. Larian sempena Hari Keputeraan Sultan Nazrin yang disambut pada 3 November lalu menyaksikan penyertaan peserta dalam dan luar negara. Untuk perkembangan semasa, langsung bersama Fairuz Ridzuan Badaruddin. Silakan Fairuz. Delay. Silakan Fairuz di lokasi. Baik, kita ke perkembangan seterusnya. Mengangkat tema Solidariti Palestin, konsert ini baru bintang 4.0 mendapat sambutan positif dengan kehadiran kira-kira 1,000 penonton. Berlangsung di Auditorium Seri Angkasa, rata-rata penonton teruja dengan persembahan barisan artis-artis seperti Datuk Seri Siti Nurhaliza, Dayan Nur Faiza, Hakim Rusli, Ai Floor 88 dan ramai lagi. Terima kasih kepada RTM membuat program-program yang terbaik. Semua terbaiklah untuk semua sini kita di RTM. Memang terbaik. Lebih istimewa, konsert kali ini melibatkan persembahan anak-anak Palestin daripada Palestine Forum Malaysia. It is glad for me and the Palestine people and Palestine community inside Malaysia and the Palestinian child inside Malaysia to be in your program in Malaysian TV because that means that we are involved together. We are brother with Malaysian people. From the river to the sea. Palestine will be free. From the river to the sea. Palestine will be free. Allahu Akbar. Allah. Turut serta menyaksikan konsert ini Timbalan Ketua Setiausaha Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi dan Digital Nik Kamaruzaman Nik Husin.
Saudara, teruskan sokongan dan bantuan untuk rakyat Palestin. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah.